Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat pengumuman pada 21 September yang mengancam untuk mengubah asas dan dasar peperangan Rusia di Ukraine. Putin telah mengarahkan partial mobilization atau mobilisasi ketenteraan separa untuk menangani perang dan dunia tidak tenang sejak itu kerana ini adalah pengisytiharan rasmi perang ke atas Ukraine. Kali terakhir Rusia membuat langkah sedemikian adalah lebih 77 tahun yang lalu semasa Perang Dunia Kedua. Putin telah mengarahkan pengerahan tentera simpanan Rusia yang pada dasarnya merupakan ancaman untuk melanjutkan konflik di Ukraine. Ianya dijangka akan menjadi konfrontasi yang lebih besar dengan pihak Barat, khususnya dengan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara, NATO. Tetapi, bagaimana partial mobilization atau mobilisasi separa ini dikerahkan dan apakah implikasinya? Persoalan pertama adalah apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Presiden Putin. Pada dasarnya, dia telah memerintahkan apa yang disebutnya dalam ucapannya sebagai partial mobilization of reserves. Dia sanggup menggunakan apa sahaja cara untuk mempertahankan rakyat Rusia dan tanah air Rusia. Ramai yang menafsirkan ianya sebagai isyarat kesediaannya Rusia untuk menggunakan senjata nuklear. Elemen ketiga ucapannya ialah Putin bersedia untuk mengadakan referendum di kawasan yang telah diduduki oleh tentera Rusia di Ukraine di mana penduduknya akan dibenarkan memilih sama ada mereka mahu menjadi sebahagian daripada negara Ukraine atau sebahagian daripada Rusia. Persoalan kedua yang bermain ketika ini adalah berapa kuat ketumbukan tentera simpanan Rusia yang sebenar. Rusia diketahui mempunyai tenaga kerahan yang berarti bahawa kesemua rakyat dewasa dalam lingkungan umur tentera dikehendaki berkhidmat untuk tempoh tertentu dalam angkatan tentera. Ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh banyak negara dengan populasi yang agak kecil seperti Singapura. Teori asasnya, Rusia berhasrat untuk menjadikan berjuta-juta rakyat yang terlatih tersedia untuk berperang di Ukraine atau dalam peperangan yang lebih besar. Namun, beberapa pakar berpendapat bahawa Rusia sebenarnya tidak mempunyai latihan tahunan untuk semua tentera simpanan, malah menurut beberapa anggaran, hanya 10 daripada tentera simpanan tersebut mempunyai sebarang bentuk latihan. Tiada angka yang jelas dan tepat mengenai kekuatan tentera simpanan ini, walaupun terdapat beberapa anggaran bahawa ianya mungkin melibatkan kira-kira hanya 200,000 ke 300,000 anggota. Beberapa blogger Rusia pula telah mendakwa bahawa jumlahnya mungkin mencecah hampir 1 juta. Namun semua angka ini hanyalah spekulatif. Keupayaan Rusia untuk merekrut, melatih, melengkapkan dan memindahkan tentera ke barisan hadapan pada masa ini adalah terhad. Persoalan ketiga adalah mengapa Presiden Putin berhasrat untuk mengaktifkan partial mobilization ini? Jawapannya sangat mudah. Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, tentera Rusia mengalami beberapa siri kekalahan di Ukraine seperti yang dilaporkan. Ramai tenteranya yang dilaporkan terkorban sehingga ada yang menganggarkan jumlahnya hampir 80,000. Rusia telah mengerahkan tentera dari hampir setiap unit, termasuklah membawa masuk unit dari etnik minoriti seperti Chechen. Rusia bukan sahaja menghadapi kemerosotan besar dan kematian ramai tentera di medan perang, ia juga mengalami banyak kehilangan dan kerosakan aset ketenteraan. Peralatan Rusia seperti perisai dan artileri telah banyak dimusnahkan teruk dalam peperangan ini. Apa yang memburukkan lagi keadaan, industri di Rusia telah menghadapi tekanan teruk akibat daripada Sekatan Barat. Ini bermakna pengeluaran peralatan dan aset perang Rusia hampir terhenti dan kini Putin cuba mencari jalan keluar daripada masalah yang dihadapinya. Persoalan keempat, adakah pelantikan ini akan berjaya? Adakah mobilisasi ini akan menyelesaikan masalah ketenteraan Rusia di medan perang Ukraine? Mungkin ya atau mungkin tidak. Industri ketenteraan Rusia menghadapi masalah besar. Negara itu baru-baru ini terpaksa mengimport artileri dari Korea Utara. Di Ukraine pula, trak tentera Rusia yang bergerak memerlukan perlindungan, terutamanya jika alternatif pilihan laluan telah dikecilkan dan senang diramal. Namun, Rusia tidak melaksanakan strategi asas untuk mengiringi konvoi yang melibatkan kenderaan perisai dan tentera yang akan mempertahankan kenderaan logistik yang agak terdedah. Beberapa kenderaan dan trak bekalan dibiarkan bergerak sendiri walaupun selepas pihak Ukraine beberapa kali berjaya menyerang hendak. Rusia telah kehilangan lebih daripada 2,000 aset ketenteraan
termasuk lebih daripada 300 kereta kebal menurut laporan. Namun apa yang pasti, pelan mobilisasi yang diumumkan oleh Putin telah disambut dengan bantahan di seluruh negara yang menyaksikan penghijrahan besar-besaran kaum lelaki yang berpotensi layak untuk dipanggil melaporkan diri dengan tentera Rusia. Pihak polis juga telah menahan ramai penunjuk perasaan di bandar-bandar Rusia yang mencabar pelan mobilisasi itu. Tetapi apa yang jelas, Presiden Vladimir Putin telah membuat keputusan muktamad dan pelan partial mobilization di Ukraine ini adalah permulaan bagi sebuah pengakhiran kepada perang yang tiada noktah penamat.